Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk dalam video kali ini. Hari ini kita akan belajar Quran Historis yang berkaitan dengan cerita yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Cerita ini berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, pada suatu hari Nabi Musa tengah berdiri di hadapan kaumnya Bani Israel. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang bertanya kat Nabi Musa. Dia tanya Nabi Musa, siapakah orang yang paling pandai? Lepas tu Nabi Musa pun menjawab, aku. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi Musa bahawa ada lagi orang yang Allah bagi pengetahuan yang Nabi Musa tak tahu. Seterusnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana cara dia nak berjumpa dengan lelaki ni? Kemudian Allah pun menjawab, ambil seekor ikan dan letak di dalam bakul. Dan apabila kamu kehilangan ikan tu, Allah cakap kat Nabi Musa, apabila kamu kehilangan ikan tu, maksudnya itulah petunjuknya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memasukkan ikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam bakul. Lalu Nabi Musa berangkat untuk mencari orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bersama seorang pembantu ataupun muridnya yang bernama Yusha' bin Nun. Mereka berjalan sehinggalah sampai di sebuah batu, jumpa batu besar. Kemudian Nabi Musa baring kat situ dan Nabi Musa tertidur. Dan kat situlah ikan yang diletak dalam bakul tadi keluar. Pembantu Nabi Musa nampak ikan tersebut, tetapi dia terlupa. Seterusnya Nabi Musa pun bangun daripada tidur. Mereka meneruskan perjalanan. Berjalan. Kemudian Nabi Musa berasa penat dan lapar. Nabi Musa pun minta kepada pembantunya supaya mengeluarkan makanan. Kemudian pembantu tadi, Yusha' bin Nun tadi, tengok dalam bakul tersebut, dan dia teringat balik pasal ikan tersebut. Dia pun cerita kepada Nabi Musa bahawa ikan tersebut tadi telah melompar keluar, dan dia terlupa nak bagi tahu, dan dia dilupakan oleh syaitan. Selepas mendengar cerita tersebut, Nabi Musa dan Yusha' bin Nun tadi berpatah balik kat tempat ataupun kat batu tadi. Apabila tiba di sana, Nabi Musa terlihat ada seorang lelaki berada kat situ. Nabi Musa pun bagi salam, dan Nabi Musa bagi tahu kat lelaki tersebut bahawa baginda mahu mengikuti lelaki tersebut. Nabi Musa bertanya kepada lelaki tersebut, bolehkah saya ikut awak supaya saya dapat belajar daripada tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada awak? Lelaki itu pun menjawab, kamu takkan mampu bersabar. Nabi Musa pun jawab balik, insya-Allah saya akan sabar dan tidak akan membantah urusan apa-apa pun. Nabi Musa cakap macam tu. Kemudian lelaki tadi bagi syarat, kalau nak ikut boleh, tapi jangan tanya apa-apa. Kemudian Nabi Musa pun bersetuju, dan mereka meneruskan perjalanan. Kemudian tiba sehinggalah mereka menaiki kapal. Kemudian lelaki tadi ialah Nabi Khidir. Nabi Khidir melubangkan kapal ataupun membocorkan kapal tersebut, sehingga kan
air masuk ke dalam kapal tersebut. Nabi Musa pun tanya dah, kenapa kamu melubangkan kapal ni? Adakah kamu nak menenggelamkan orang yang ada kat kapal ni? Lepas tu Nabi Khidir pun mengingatkan balik kat Nabi Musa, kamu tak akan mampu untuk bersabar. Kemudian Nabi Musa minta maaf disebabkan dia cakap dia lupa tentang perjanjian tadi. Kemudian mereka meneruskan perjalanan lagi sehinggalah berjumpa dengan seorang budak kecil. Nabi Khidir pun pergi membunuh budak kecil tu. Nabi Musa pelik dan bertanya, kenapa bunuh budak kecil yang tak ada dosa apa-apa ni? Kemudian Nabi Khidir jawab, bukankah saya dah cakap tadi kamu tak akan sabar dengan saya? Kemudian Nabi Musa pun cakap, okey, ni last. Kalau saya cakap lagi apa-apa ataupun tanya apa-apa lagi selepas ni, saya dah tak boleh ikut awak. Kemudian mereka meneruskan lagi perjalanan sehinggalah tiba di sebuah kampung. Dan Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadi minta dah makanan dengan orang kampung tersebut, tapi orang kampung tersebut tak nak bagi apa-apa pun, tak nak bagi makanan. Kemudian di kampung tersebut tiba-tiba ada sebuah dinding yang hampir-hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir pun pergi membetulkan, Nabi Khidir dan Nabi Musa tadi pergi membetulkan dinding tadi. Lepas siap betulkan semua dinding tadi, Nabi Musa pun cakap, kalau awak nak, boleh ambil upah lah, tadi kita dah betulkan dinding. Kemudian Nabi Khidir pun cakap, inilah perpisahan antara kita. Kenapa berpisah? Sebab Nabi Musa mempersoalkan apa-apa je perbuatan Nabi Khidir tadi. Yang ketiga, dia membina dinding kan. Dia bina dinding. Lepas tu Nabi Musa pun cakap nak ambil upah pasal dah siapkan dinding tu. Kemudian mereka pun berpisah. Dan sebelum berpisah, Nabi Khidir menceritakan tentang sebab kenapa. Yang pertama ialah kenapa kapal tersebut dilubangi ataupun ada lubang, kenapa dibocorkan kapal tersebut. Nabi Khidir beritahu bahawa kapal tersebut merupakan kapal pemiliknya orang miskin. Jadi kat belakang sana, kat belakang dia ada seorang raja yang suka merampas kapal. Disebabkan tu Nabi Khidir pun melubangkan kapal tersebut. Sebab bila raja tengok kapal tu berlubang, jadi raja tu tak akan ambil lah kapal tu. Yang kedua ialah tentang budak kecil yang dibunuh. Nabi Khidir menceritakan tentang bahawa Allah telah bagi tahu Nabi Khidir bahawa budak ni bila dia besar, dia akan membuat kerosakan dan kekufuran. Jadi disebabkan tu, dia pun, Nabi Khidir bunuh budak ni. Budak ni ada mak ayah dia seorang yang soleh, seorang yang beriman. Bila budak ni besar, takut budak ni akan merosakkan ataupun membawa mak ayah dia kepada kekufuran. Dan seterusnya, yang ketiga, Nabi Khidir menjelaskan tentang dinding tadi ialah milik dua orang miskin. Yang mana kat bawah dinding tu tersimpan harta dan ayah dua budak ni seorang yang soleh, dan Allah nak simpan harta tu untuk digunakan bila budak ni dah besar nanti, dia boleh guna harta tu. Disebabkan tu Nabi Khidir membuat dinding supaya harta tersebut terjaga. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ini ialah tentang ilmu Allah ni sangat-sangat luas. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Maksudnya, sekiranya laut dijadikan dakwat untuk menulis kalimat Allah ataupun ilmu Allah, nescaya habislah air laut tadi untuk menulis kalimat Allah tadi. Habis ilmu laut dan Allah datangkan lagi jumlah laut yang sama kat dunia ni pun,
masih lagi tak cukup untuk menulis ilmu daripada Allah. Dan ilmu Allah ni Allah bagi kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Jadi tugas kita sebagai manusia ialah menuntut ilmu yang ada kat dunia ni. Ilmu apa-apa je, ilmu agama ke, ilmu akademik ke, tak kira lah, ilmu apa-apa je, asalkan ilmu tu ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan boleh digunakan untuk masyarakat seterusnya, untuk negara dan sebagainya. Itu sahaja perkongsian daripada Ustaz untuk Quran Stories hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.